Assalamualaikum anak-anak. Pada hari ini, kita akan belajar tentang tajuk azan dan iqamah. Pengertian azan dari segi bahasa ialah memberitahu atau iklan. Dari segi syarak pula, ialah lafaz tertentu untuk memaklumkan kepada orang ramai masuknya waktu solat fardu. Definisi iqamah pula ialah dari segi bahasa, berdiri. Manakala dari segi istilah, ialah lafaz yang diucapkan bagi menyeru umat Islam untuk mendirikan solat. Ini bermaksud, lafaz iqamah menunjukkan bahawa solat akan dimulai sebentar lagi. Baik anak-anak, azan dan iqamah mempunyai perbezaan. Pertama, lafaz azan diulang sebanyak 2 kali. Manakala bagi iqamah, hanya sekali. Kedua, lafaz azan disebut dengan perlahan, manakala lafaz iqamah dibaca dengan laju. Sejak bila mula azan ni ya? Anak-anak nak tahu? Azan ni telah mula pada tahun pertama Hijrah. Masa tu, orang Islam datang ke Madinah. Mereka berkumpul dan menunggu untuk mengerjakan solat. Tapi, tak ada siapa pun yang nak laungkan azan. Pada satu hari, mereka berbincang. Kita gunakan loceng nak? Kata orang Nasrani. Kita gunakan corong lah macam tanduk. Kata Yahudi pula. Kan best kalau ada seorang yang volunteer nak azan? Lantas Rasulullah bersabda, Bilal, bangun dan azanlah. Sejak peristiwa itu, azan berkumandang setiap kali masuk waktu solat. Baiklah anak-anak, bagaimana cara untuk kita menjawab azan? Senang je anak-anak. Apa yang diucapkan oleh muazzin, itu jugalah yang kita jawab. Macam mana tu? Macam ni. Dari lafaz Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, semuanya sama. Kecuali hanya pada 3 tempat. Yang pertama, pada lafaz hayya 'alas solah, kita jawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, pada lafaz hayya 'alal falah, jawapan yang sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan yang ketiga, pada lafaz azan subuh, qad qamatis salatu qad qamatis salah, kita jawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Senang tak anak-anak? Senang kan? Baiklah, yang seterusnya kita tengok pula pada adab muazzin. Muazzin, dari tadi asyik sebut muazzin. Muazzin ni apa? Okey anak-anak, muazzin ni ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud orang yang melaungkan azan. Baik anak-anak, orang yang akan melaungkan azan perlu menjaga adab-adabnya. Sama ada sebelum azan, semasa azan dan juga selepas azan. Sebelum azan, muazzin perlu menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, suci daripada hadas kecil dan besar. Dan yang ketiga, berdiri. Semasa azan pula, muazzin dikehendaki memalingkan muka ke kanan pada lafaz hayya 'alas solah dan memaling ke kiri pada lafaz hayya 'alal falah. Seterusnya, muazzin hendaklah melaungkan azan dalam keadaan yang tenang. Yang ketiga, at-taswib, iaitu muazzin hendaklah menyebut as-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali semasa azan subuh. Dan yang keempat, at-tarji', iaitu menyebut lafaz asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah secara perlahan sebelum melaungkannya dengan kuat. Contohnya sebegini. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan adab selepas azan, muazzin hendaklah berselawat ke atas Nabi dan berdoa. Baiklah anak-anak, bagaimana pula adab orang yang mendengar azan dan iqamah? Yang pertama, orang yang mendengar azan dan iqamah hendaklah diam. Yang kedua, hendaklah menjawab lafaz azan dan iqamah. Yang ketiga, pada lafaz iqamah qad qamatis solah, hendaklah dijawab dengan aqamahallahu wa adamaha. Dan yang terakhir, kita hendaklah berdoa. Doanya berbunyi, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baiklah anak-anak, apakah kepentingan azan dan iqamah? Yang pertama, menjadikan kita seorang yang berdisiplin dan sering menempati masa. Yang kedua, bersatu padu dan saling memahami. Yang ketiga, kita sentiasa mengingati Allah. Oh ya, siapa yang boleh azan ya? Baiklah anak-anak, untuk azan, dia mestilah beragama Islam. Kemudian, lelaki, perempuan tak boleh tahu. Ketiga, mumayyiz. Dan yang keempat, tertib. Anak-anak, selain solat, azan digunakan untuk beberapa perkara lain. Pertama, ketika ditimpa musibah. Kedua, semasa menyambut kelahiran anak. Yang ketiga, untuk meredakan ketakutan. Dan yang keempat, sebelum memulakan musafir. Azan ni wajib ke? Tak. Hukum azan ialah sunat muakkad. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian. Terima kasih kerana menonton.